Kipas sejuk. InsyaAllah. Kita ke majlis kita pada malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa sabri dham sya'ullah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad Imamil muttaqin wa qatibul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan memberikan kefahaman di dalam agama. Yang mati silakan Al-Fadhil Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, kemudian pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini. Bila dulu sebelum saya mohon maaf lah kerana kelewatan malam ni. Jalan lekas tu dia tutup, saya tak boleh nak lalu. Dia arahkan ke jalan dalam. Jalan PJ tu pula jam pula. PJ Perdana kan. Daripada Trafalgar tu sampai ke Petron tu. Dia punya panjang dia. Jalan ni gerak sikit je. Berhenti lama. Gerak sikit berhenti lama. Tu. Saya tak tahu kenapa lekas tu tutup. Saya pun tak tahu. Ada lembu basikal lagi? Besok? Aduh ya. Bukan Litua tu dah sampai utara dah. Ni yang mana pula? Litua lagi. Saya rasa Litua dah sampai ke utara, ke Kulim dah. Lekas punya program. Tu. Tutup kan, jadi dah kita pun dah kelang kabut. Dah diarah ke jalan biasa. Kalau daripada Senawang tu masa highway tu cepat sikit. Turun dekat apa tu kan? Kat bawah tu, kat bawah jambatan di sungai tu. Cepat sikit, dah tutup. Masa jalan dalam lah. Dah jam panjang pula.
Baik, insya-Allah. Jadi malam ini kita sambung di muka surat berapa tu? Ke 147 ke? 147 kan? Sama. 147. Baik. Jadi kita sambung kata musannaf dan telah menjalani oleh Maturidiyah. Betul kan? Dan telah menjalani oleh Maturidiyah kepada bahawasanya tertegah menyalahi wa'id. Wa'id mana janji buruk. Jadi dua tu, satu wa'ad, satu wa'id. Wa'ad janji baik, sedangkan wa'id janji buruk. Dan telah menjalani oleh Maturidiyah, maknanya mazhab Maturidiyah lah. Kita ada Abu Hasan Asy'ari dan juga Maturidiyah dalam mazhab, dalam akidah Ahlussunnah ni, kepada bahawasanya tertegah menyalahi wa'id itu seperti barang yang tertegah menyalahi wa'ad jua, iaitu janji kebajikan. Ini pandangan dia lah, pandangan daripada Maturidiyah. Dia kata apa? Tertegah menyalahi wa'id itu seperti barang yang tertegah menyalahi wa'ad dua, iaitu janji kebajikan. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari yang sebelum ni lain. Dia tak samalah. Ada masanya Abu Hasan Asy'ari dengan Maturidi ni sependapat. Ada masa tak sependapat pula. Seperti dalam bab kata menyalahi janji kan. Dan janji baik dia ada janji buruk. Dia ada janji baik, janji buruk. Kalau kita lihat pada Abu Hasan Asy'ari, Allah Ta'ala tidak boleh menyalahi janji baik, sedangkan Allah Ta'ala harus menyalahi janji buruk. Harus menyalahi janji buruk. Sebab apa? Allah Ta'ala ada sifat pemaaf. Pemaaf, Ghafur, mana memaafkan kesalahan manusia. Walaupun Allah Ta'ala berjanji siapa yang buat jahat tu akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi seksaan dia itu bukan makna wajib dikenakan keseksaan itu. Kerana Allah Ta'ala bersifat salah satunya pengampun dan pemaaf. Jadi dia boleh mengampunkan dosa orang-orang yang melakukan maksiat kan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi peluang kepada manusia itu untuk bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, kata oleh Muhammad, ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas di atas diri mereka sendiri, la taqnatu, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampunkan dosa manusia semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu pandangan daripada Abu Hasan Asy'ari. Sedangkan Maturidi, kita tengok balik, dan telah menjalani oleh Maturidi kepada bahawasanya tertegah menyalahi wa'id itu seperti barang yang tertegah menyalahi wa'ad juga, yang ini janji kebajikan. Jadi mana Maturidi tertegah menyalahi, di mana Allah Ta'ala tak boleh menyalahi wa'id lah. Ini pandangan Maturidi. Dia kata Allah Ta'ala tidak boleh menyalahi wa'id, janji buruk, sebagaimana Allah Ta'ala tidak boleh menyalahi janji baik. So berbeza dengan Abu Hasan Asy'ari yang sebelum ni. Baik. Dan tiada datang iktirad. Iktirad maknanya bantahan. Dan tiada datang iktirad demikian bahawa wa'id itu disalahi pada orang mukmin yang diampuni baginya. Kerana bahawa ayat yang warid yang umum, wa'id itu dikeluarkan daripadanya orang mukmin yang diampuni bagi dia.
Mana orang mukmin diampunkanlah, masih lagi dipeluanglah bagi peluang Allah Taala mengampunkan dosa orang mukmin. Tetapi orang yang melakukan syirik kepada Allah, orang yang menduakan Allah Taala tidak akan diampunkan. Semakna akan tembuslah janji jahat, janji buruk tadi, janji iqab sesaan kepada orang yang melakukan syirik kepada Allah Taala. Tapi orang yang tidak melakukan syirik, hanya sekadar maksiat sahaja, melakukan mukmin, dia mukmin tapi mukmin asi, mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah Taala, boleh lagi Allah Taala bagi canlah, can peluang untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan adapun mukmin yang tiada diampuni baginya, maka tak dapat tiada daripada meluluskan wa'id itu. Nampak? Dan adapun mukmin yang tiada diampuni, maknanya orang yang syirik pada Allah lah, termasuk mukmin yang tiada diampuni. Sedangkan mukmin yang diampuni ialah seperti mukmin asi, mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah. Sedangkan mukmin yang tidak diampuni, maksudnya dalam kurungan, maksudnya orang yang syirik kepada Allah, maka tak dapat tiada daripada meluluskan wa'id itu, meluluskan janji jahat, janji baik, janji buruk itu kepadanya. So mana dia akan mendapat sesaan lah, confirm lah mendapat sesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali lah kalau seandainya contoh dia tiba-tiba lah dia masuk Islam, kan? Tiba-tiba dia masuk Islam, tu lain dah cerita dia. Baik. Maka kata mereka itu, tak dapat tiada daripada meluluskan wa'id itu. Dan jikalau pada seorang sekalipun, hanya sesungguhnya zahir ia atas kalam Maturidiyah. Nampak? So maknanya, jikalau seorang sekalipun, seorang saja yang syirikkan Allah, yang lain semua tak syirikkan pada Allah, yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala itu, walaupun seorang saja, maka tetap akan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya sesungguhnya zahir ia atas kalam Maturidiyah, mana menzahirkan akan kalam Maturidiyah yang di atas tadilah, macam tu. Dan terbina atas khilaf antara Asy'ari dan Maturidiyah, itu bahawasanya sah atas kaul Asy'ari itu bahawa berkata ia, Allah mafil li jami'il mu'minin jami'a zunubihim. Allah mafil li jami'il mu'minin jami'a zunubihim. Wahai Tuhanku, ampunkan oleh kamu bagi sekalian mukmin akan sekalian dosa mereka itu. Nampak? Akan sekalian dosa mereka itu. Dan terbina atas khilaf antara Asy'ari dan Maturidi, itu bahawasanya asah atas kaul Asy'ari itu bahawa Asy'ari berkata Allah mafil li jami'il mu'minin jami'a junubihim. Allah Ta'ala mengampunkan dosa sekalian orang beriman daripada sekalian dosa-dosa mereka. Sedangkan Maturidi tak, kan? Maturidi maknanya sebut di atas tadi, orang yang melakukan dosa maksiat wajib mendapat siksaan daripada Allah Ta'ala, bukan harus. Sedangkan Asy'ari dia kata harus Allah Ta'ala menyiksa orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita bagi orang lain pula wajiblah menegur. Sesiapa saja yang melakukan dosa dan maksiat, wajib kita tegur. Sebab kalau kita biarkan orang melakukan dosa dan maksiat, maknanya boleh mengundang akan bala bencana, musibah daripada Allah Ta'ala pula. Jadi betul. Itu sebenarnya sesuai dengan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tak boleh ubah dengan tangan, maka dengan lisannya, dengan lidahnya. Kalau tak boleh dengan lidahnya, maka dengan hatinya. Itulah saya katakan selemah-lemah iman. Nampak?
Semana orang yang tidak melakukan dosa dan maksiat, wajiblah menegur pula orang melakukan dosa maksiat supaya mereka itu meninggalkan dosa dan maksiat tadi. Dan juga Nabi pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah oleh kamu akan saudara kamu, sama ada yang kena zalim ataupun yang menzalimi. Orang yang zalim ataupun orang yang kena zalim. So kita kena bantulah. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, berkenaan orang kena zalim ni kami fahamlah, memang kena bantu. So bagaimana kita nak bantu orang yang menzalimi? Cara kita nak bantu orang yang menzalimi, yang buat zalim, ialah kita menegah dia daripada melakukan kezaliman, kata Rasulullah SAW. Baik. Dan tiada sah yang demikian itu atas kalam Maturidiyah. Maka zahir bahawa khilaf itu hakiki. Khilaf itu hakiki, dan jika menjadi akan dia oleh setengah mereka itu akan khilaf lafzi sekalipun. So ada dua khilaf lah. Sama ada sudut hakikat ataupun dari segi lafaz saja, ataupun dari segi makna. Hakiki ni makna lah, makna daripada apa yang disebutkan oleh musannif yang di atas tadilah. Khilaf hakiki dan juga khilaf lafzi. Baik. Kemudian, dan kata Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah taala, apa kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bait syairnya? Dia kata, fauzul sa'in indahu fil azali kaza sakiyun summa lam yantakili. Fauzul sa'in indahu fil azali kaza sakiyun summa lam yantakilu. Maksudnya, bermula kemenangan bagi orang yang bahagia pada Allah Ta'ala itu pada azali. Demikian lagi celaka bagi orang yang kesudahan umurnya celaka pada azali juga. Kemudian tiada berpindah, semalam yang takil. Kemudian tiada berpindah. Apa maksud tiada berpindah? Nanti kita lihat nantilah kemudian. Baik. Syekh Ibrahim Al-Laqani ini pengarang kepada Matan Jawharatul Tauhid. Matan Jawharatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dia ada 144 bait syair. Syarah dia banyaklah. Kitab syarah dia banyak. Contohnya Tuhfatul Murid, Umdatul Murid, okey. Apa lagi? Banyak kita ada. Syarah-syarah dia berkenaan dengan kemudian Syekh Hasiah Bajuri pun masuk jugalah. Dalam mensyarah ataupun menghuraikan lagi bait-bait syair yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani taala. Baik. Jadi apa kata bait syair itu? Dia kata, fauzul sa'id indahu fil azali. Bermula kemenangan bagi orang yang bahagia itu pada Allah Taala itu pada azali. Jadi mana kemenangan yang berbahagia yang sebenarnya, orang yang betul-betul menang, hakikat orang menang itu maknanya yang terdapat pada azali itulah, yang tertulis di azali itulah orang yang menang sebenarnya. Kalau ditulis di azali itu kita orang menang, orang bahagia, kan, kita akan bahagia di dunia. Walaupun permulaan mungkin kita tak bahagia, tapi di akhirat, di penghujung usia kita bahagia. Kalau orang itu ditakdirkan dia celaka di azali, maksudnya dia kesudahan hidupnya akan celaka lah. Walaupun kemungkinan permulaan kehidupannya bahagia. Orang bahagia dia orang soleh, orang yang taat, orang yang semualah rajin buat ibadah. Tapi di penghujung usia dia ni celaka. Maka celakalah dia. Itu ni yang disebut dalam syair ini. Baik, kemudian bermula makna fauzun itu kelepasan. Makna fauzun itu kelepasan dan mendapat ia akan kebajikan. Dan azali itu satu ibarat daripada ketiadaan permulaan atau ibarat daripada berkekalan wujudnya pada beberapa zaman yang ditakdir yang tiada berkesudahan pada pihak zaman madi, pada pihak zaman yang terdahulu. Dan hanya saja kami kata yang ditakdir
kerana bahawasanya tiada zaman pada azalinya, maka iaitu muqaddar, tiada muhaqqaq. Nampak? Jadi azali ni sebenarnya dia tak ada zaman. Yang ada zaman dunia, kan? Kita ada zaman batu lah, kita ada zaman dinosaur kan? Kita ada zaman sebelum Masihi, zaman selepas Masihi. Betul tak? Mana manusia, kehidupan manusia ni, dunia ni dia ada zaman. Dia ada zaman tu, zaman dan sebagainya. Tetapi di azali dia tak ada zaman. Dia tiada dikaitkan oleh zaman. Okey? Kita tengok balik. Dan azali itu ibarat daripada ketiadaan permulaan, atau ibarat daripada bekakalan wujudnya pada beberapa zaman yang ditakdir, yang tiada berkesudahan pada pihak zaman madi. Yang takdir aja ada zaman, tapi sebenarnya tak ada zaman pun. Tak ada zaman pun. Nak katakan kita yang nak katakan zaman madi pun, zaman dahulu pun sebenarnya tak sesuai juga, sebab dia tak ada zaman, tiada masa. Tiada zaman, tiada masa kan. Walaupun daripada satu sudut, bila mungkin kita katakan sebelum kita ada, kita dah ada di azali dah. Mana zaman madi, zaman telah berlalu lah zaman madi kan. Tapi hakikat tak ada zaman pun. Sama dengan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wujud selama-lamanya, tidak dikaitkan dengan masa. Tidak dikaitkan dengan masa. Sedangkan kita semua dikaitkan dengan masa. Zaman kita di alam janin, kemudian alam dunia, waktu kecil, lepas tu kita membesar, dewasa, kemudian berkahwin, kemudian masuk kepada alam tua kan. Alam tua dan masuk akhirnya alam kubur. Lepas alam kubur, alam akhirat lah kan. Alam akhirat. So maknanya kita dikaitkan dengan masa. Sedangkan azali pun tidak dikaitkan dengan masa. Kerana bahawasanya tiada zaman pada azali, maka iaitu muqaddar. Ia hanya dikatakan sebagai takdir saja. Tiada muhaqqaq, bukan yang pasti dia tu. Bukan pasti. Bukan satu benda yang pasti. Dia muhaqqaq, muqaddar, yang takdirkan sajalah. Lagipun kita pun kan kita wajib, salah satu daripada rukun iman, wajib percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Mana qada? Ketentuan. Qadar tu takdir lah. Takdir kita di azali itu. Wajib kita beriman. Baik, kemudian, dan orang yang bahagia pada Allah Ta'ala itu ialah orang yang dimatikan di dalam iman dan di dalam amalan yang soleh dengan takdir pada azali. Itulah orang yang sa'id. Itulah orang yang bahagia. Mana apa yang ditakdir kat kita itu, kalau di azali itu kita bahagia, so kita bahagialah. Mana kesudahan kehidupan kita nanti akan bahagia. Kalau ditakdirkan kita celaka di azali, maknanya penghujung usia kita besok akan celaka juga. Adalah kan,